Assalamualaikum yang berada di Facebook, selamat petang. Okey, sekarang ni saya juga sedang bersiaran langsung di TikTok tiljannah.my. Sekejap, saya nak setting sekejap. Okey, selamat petang dan selamat datang kepada rakan-rakan yang sedang menonton live perkongsian secara live saya pada petang ni di Facebook dan juga di TikTok tiljannah.my. Okey, untuk hari ni, okey, bagi yang sedang sebelum saya pergi ke tajuk kita pada hari ni, bagi yang sedang menonton di Facebook ataupun di TikTok, boleh komen sikit, dengar suara saya clear ke tak? Clear tak dengar suara? Boleh tinggalkan komen ya. Kalau kata tak clear ke apa ke, masa saya bercakap ni boleh terus saja komen di ruangan komen. Maklumkan, mungkin saya boleh bantu untuk kuatkan suara. Clear, Alhamdulillah. Okay, siapa kawan kita ni? Ku Aizwan SRS. Dengar, Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk hari ni saya nak berkongsi dengan semua tentang trust issue. Selalunya kita selalu dengar orang cakap saya trauma lah dengan nak menjalinkan hubungan, ataupun saya trauma lah dengan sebab saya dah bagi banyak kepercayaan pada orang, tapi last kali orang merosakkan kepercayaan tersebut. Jadi saya dah takut dah, saya dah rasa trauma dah, saya dah rasa tak seronok dah untuk percaya kepada orang lain. So kesan daripada rasa-rasa tersebutlah last kali terbentuklah perkataan trust issue. Isu-isu yang berkenaan dengan kepercayaan. Kita rasa susah nak percaya kepada orang. Tak kisahlah orang tu sama ada daripada pasangan kita, maksudnya ex kita ke, pasangan kita yang sekarang ke, ataupun kawan-kawan kita ke, ataupun adik-beradik kita, ataupun sesiapa saja di sekeliling kita. Yang sebelum ni mungkin kita rasa kita rapat dengan dia, tapi disebabkan kita rasa mungkin dia dah bocor rahsia kita ke, dia dah mematahkan, merosakkan kepercayaan kita pada dia, last kali hubungan pun jadi renggang, jadi jauh, jadi dah tak baik dah sekarang. Okey, inilah selalu yang dikaitkan dengan isu-isu berkenaan dengan trust issue. Tapi trust issue ni dia bukan saja berlaku kepada, kalau contoh pasangan, bukan saja berlaku kepada pasangan yang belum berkahwin je. Ada juga isu-isu yang berlaku pada pasangan yang dah berkahwin. Maksudnya, sebagai contohlah antara kes yang pernah datang pada saya, dia dah berkahwin lama, tapi pasangan dia masa awal-awal tu okey, tapi sampai ke satu masa tu dia buat hal, mungkin dia ada perempuan lain. Okey, tak apa, percaya lagi bila dia minta maaf, dia nak berubah sekian-sekian benda. Lepas tu repeat lagi. Bila benda tu repeat, kadang-kadang tak repeat pun dah menyebabkan pasangan dia rasa tak percaya. Tapi bila repeat, lagilah membuatkan pasangan rasa lagi susah nak percaya. So dalam perhubungan perkahwinan pun boleh jadi ada isu trust issue ni. Boleh jadi susah nak percaya pada pasangan, walaupun hidup sekali. Pernah datang, walaupun dia hidup sekali, dah banyak tahun dah hidup sekali, ada anak, semua anak pun dah besar, tapi dia masih ada rasa tak percaya pada suami dia, sebab suami dia selalu berlakulah something like that lah. Benda-benda yang berkenaan dengan kecurangan dan sebagainya. Dia susah lah nak percaya. So macam mana nak gain trust pada pasangan? Okay, so untuk hari ni berkenaan, Okay, so untuk hari ni berkenaan dengan isu maaf ada distraction sikit, sekejap. Okey, berbalik kepada perbincangan kita tentang trust issue tadi. Okey, dia mula dengan perkataan trust issue biasa, last kali akan membuatkan berlakunya isu-isu seperti, berbangkitnya isu seperti trauma. Trauma dia rasa macam
Okey, internet okey ke? Okey. Jadi mulalah berlakunya sebagai isu sampai last kali. Okey, sekarang ni okey tak? Sorry, tadi ada gangguan di TikTok sikit. Ada gangguan. Sekarang ni okey tak? Clear tak? Di TikTok. Saya rasa di Facebook insya-Allah tak ada apa-apa masalah sebab gangguan dia di telefon tadi. Alright. Jadi bermula dengan isu percaya. Kita susah nak percaya, tak percaya dekat pasangan ataupun dekat orang ni. Last kali terbangkitlah isu yang orang cakap, saya trauma lah. Saya trauma, suara aja. Okey, ni ada kawan kita komen, suara aja. Maksudnya dengan suara saya je ke? Video tak nampak ke macam mana? Di Facebook okey ke? Okay, saya teruskan kalau kata ada sangkut kat mana ke apa boleh maklumkan. Ni kawan kita di Facebook ada komen, suara aja. Sedap maksudnya? Okey. Atuk kecil kata okey. Okey, terima kasih Atuk kecil. Okey, saya balik kepada isu kita tadi, iaitu kepercayaan. Trust issue dan relate kepada trauma. Last kali mungkin ada setengah orang isu dia besar. Ada setengah orang isu dia mungkin kita rasa kecil tapi bagi dia besar. Mungkin dia rasa benda tu adalah benda yang sangat mengaibkan dia, benda yang sangat memalukan dia. Jadi bila mana benda tu diketahui umum, macam contoh kan, dia dah cerita ke orang ni, lepas tu last kali dia buka rahsia ataupun dia mengaibkan kita dengan apa benda yang dia tahu tentang kita. So benda tu last kali membuatkan kita akan rasa sangat susah nak percaya dekat orang. Dan last kali bukan seorang je yang terkesan, bukan orang yang buat salah dengan kita je terkesan, orang yang tak buat salah dengan kita pun terkesan. Kita nak berkenalan dengan orang tu, kita nak berkawan dengan orang tu, kita dah jadi susah nak percaya. Dan bila mana susah nak percaya ni, at last kita memilih untuk tidak mempercayai sesiapa sahaja. Bila kita tak mempercayai sesiapa sahaja, dia bukan saja menyukarkan kita untuk kita dalam proses mencari jodoh lagilah susah kan. Bila semua benda kita tak percaya, boleh jadi bila mana kita bersembang, dia cerita apa, semua kita tak percaya. Sebab dah kita memilih untuk tak percaya, disebabkan oleh kesilapan seseorang. Yang buat silap pada kita tu mungkin seorang, tapi kesan dia sangat dalam. Dan last sekali kita judge semua orang mungkin akan sama seperti dia. So benda ni sangat merugikan kita lah sebenarnya. Orang yang buat salah dengan kita tu dia tak rugi pun. Sebab apa? Sebab kita tak kawan dengan dia pun, dia tak kisah pun. Dan dia dah buat apa-apa yang dia nak buat dekat kita. Tapi yang tak baiknya, yang tak seronoknya berlaku adalah pada kita, yang bahasa mudahnya menjadi mangsa lah kan. Okay. So kita nak berkawan dengan orang, kita nak berkenalan dengan orang baru pun kita rasa susah nak percaya. Kita rasa takut-takut, kita takut perkara yang sama berulang kembali. Okay. Kemudian bila kalau kata dalam perhubungan, bila mana kita kat tempat kerja pun mungkin kita susah nak percaya pada orang. Bila kita susah nak percaya kat orang, kita nak berhubung baik pun dekat office, dekat tempat kerja kita rasa bermasalah. Kita nak minta tolong, kalau apa-apa berlaku, kita nak berkomunikasi dengan kita punya office mate pun akan bermasalah. Sebab apa? Sebab kita tak percaya. Dan kita memilih untuk kita berjauhanlah dengan orang bila mana kita tak nak bina kepercayaan. Dan bukan tu je, apa lagi apa sebarang bentuk perhubungan. Bila kita ni manusia, kita nak tak boleh lari daripada connect ataupun berhubung dengan sesama manusia. Bila mana kita sesama manusia ni connect, bila mana kita tak ada kepercayaan dan kita memilih untuk tak percaya dia sama disebabkan oleh orang yang sebelum ni buat dekat kita. So dalam perhubungan tu akan adalah rasa macam tak boleh lah kawan dengan dia ni, rasa macam dia ni dia rasa macam bahasa mudah dia macam tak ada chemistry lah, rasa tak seronok lah, rasa dia ni macam tak nak je kawan dengan kita. So benda-benda yang macam tu akan timbul. Emotion tu pun akan rasa. Bukan kita je yang rasa vibe tu tau. Bukan kita yang tak percaya kepada orang je yang rasa vibe tu. Orang yang nak berkawan dengan kita pun akan ada rasa yang sama. Dia rasa macam ada vibe yang tak seronok. So bila vibe-vibe ni ada, jadi last kali mungkin membuatkan hubungan tu tak boleh pergi lama. Kalau berkawan pun berkawan tak lama. Kalau bercinta pun mungkin kalau kita dapat yang baik, kita susah nak percaya juga sebab kita ada trust issue tu pun akan memberi efek lah, kesan kita mungkin tak boleh berhubung dengan tak boleh berkawan, tak boleh nak menjalinkan hubungan yang jauh dah lama dengan orang tersebut.
Okey. Jadi, apa yang kita boleh buat jika kita berhadapan dengan trust issue ni? Okey. Sama ada kita berpengalaman berhadapan dengan trust issue ni ataupun orang-orang terdekat dengan kita. So, boleh kongsikan. Hari ni saya akan kongsikan dengan anda semua. Tadi tu muka dimah baru kan, panjang lebar tu. Okey, so saya akan kongsikan dengan anda semua 4 tips ataupun 4 perkara apa yang boleh kita buat jika kita berhadapan dengan trust issue ni. Okey. Pertama sekali yang sangat penting untuk kita buat adalah kita kena faham dulu apa itu konsep percaya. Okey, konsep percaya ni sebenarnya hadir bersama dengan risiko. Risiko tu maksud dia apa? Maksud dia ada possibility untuk benda-benda yang buruk berlaku, ataupun ada possibility untuk benda-benda selain daripada apa yang kita rasa selesa atau kita assume sekarang ni berlaku. Contohnya, okey, bila kita berkawan dengan seseorang, kita berkenalan, kita berhubungan baik dengan dia, kita mesti akan ada rasa macam seronok untuk bersembang dengan dia. Seronok lah nak cerita apa-apa, nak bersembang dengan dia. Hujung bulan ni aku nak pergi bercuti, segala benda lah, semua rasa nak cerita. Okey. Tapi bila mana kita bercerita, kadang-kadang kebanyakan manusia ni lah yang mungkin berhadapan dengan trust issue ni, dia ada rasa macam cerita je lah apa-apa pun. Dia tak ada masalah untuk dia tak percaya dekat orang, sebab mungkin kepercayaan yang diberikan tu adalah 100%. So dia cerita je semua benda. Tapi inilah nak dikatakan dengan hati orang kita tak tahu. Peribahasanya rambut sama hitam, hati lain-lain. Macam tu. Kita nampak semua sama je macam kita. Bila dia sembang, kita pun macam okey. Kita berkawan, kita cerita semua okey. Tapi kita tak tahu jauh dari sudut hati orang ni macam mana. Kadang-kadang kita cerita hanya nak meluahkan rasa gembira kita. Tapi mungkin juga sebenarnya kita tak perasan benda tu lah yang mungkin menguris perasaan dia. Sebab apa? Mungkin dulu dia pernah cerita kat kita, dia nak sekian-sekian benda, kita terlupa. Lepas tu kita cerita lagi kat dia, kata kita dapat ni sekian-sekian benda. So mungkin wujudlah perasaan jealous, perasaan tak seronok sebab kita je asyik dapat, dia tak dapat, contoh. So benda-benda macam tu pun mungkin boleh timbul. Jadi risikonya bila mana kita percaya pada setiap orang, pada seseorang ni, dia ada possibility untuk kita disakiti. So antara risiko dia, disakiti sama ada orang yang kita cerita tu mungkin ada possibility untuk bercerita pada orang lain. Mungkin ada possibility untuk last kali kita percaya kat dia kan, selain daripada bercerita saja. Contohlah kita percaya dekat dia, kita bagi kepercayaan pada dia, kita ni dengan dia dah menjalinkan hubungan yang lama, dah bercinta lama, tiba-tiba dia curang dengan kita, contoh. So kita memberi kepercayaan kepada dia 100%. Walaupun kita sebenarnya mungkin nampak bibit-bibit macam ada benda yang tak seronok je, macam ada benda pelik je yang dia buat dan sebagainya tu, walaupun mungkin kita nampak, tapi kita ignore. Bila kita ignore perkara tersebut, itulah yang boleh menjadikan sebenarnya mengundang risiko-risiko ni untuk terus terjadi. Mungkinlah lepas tu dia akan bersifat curang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita dah mula bagi perasaan percaya tu 100%. Dan bila mana berlakunya perkara-perkara macam ni, kita tak boleh nak kontrol orang. Kita tak boleh nak kontrol mulut orang daripada tak bercerita. Kita tak boleh nak kontrol orang daripada tak berlaku curang pada kita. Kita tak boleh nak kontrol orang daripada menjauhkan diri pada kita. Tiba-tiba dia silent, dia hilang. So kita rasa macam susahlah nak percaya orang. Semua orang macam sekian-sekian benda. Sebab kita tak kontrol diri kita. Kita cuba untuk kontrol orang. So bila mana kita nak kontrol orang, tak boleh. Sebab orang-orang ni semua dia punya kehendak dia sendiri, apa benda dia nak buat. Yang kita boleh buat adalah kita kontrol kita punya kepercayaan kepada orang. So bila mana yang pertama tadi tu, tips dia adalah memahami konsep percaya ni. Bila mana kita faham konsep percaya ni, kita percaya kepada orang, dan orang tu kita tak boleh nak kontrol dia. Jadi wujudlah risiko yang possibility benda-benda yang bad akan terjadi. So bila mana ada risiko macam ni, nak tak nak, dalam setiap perhubungan kita selepas-lepas ni pun, kita kena belajar faham yang akan ada risiko-risiko yang sama berlaku. Cuma kita kena pandai untuk handle diri kita. So bila kita faham konsep percaya ni hadir bersama risiko, adanya pengkhianatan, adanya bahasa mudah dia macam pengkhianatan lah bahasa mudahnya. Akan ada mungkin unsur-unsur tersebut
Jadi kita kena belajar untuk handle risiko. Ni untuk next step ni. Okey, itu yang pertama. Bila kita faham wujudnya risiko bersama dengan kepercayaan. Yang kedua, ni kita try untuk improve diri kita. So kita belajar untuk membina kepercayaan balik. Bila mana sebelum ni kita dah faham, oh, aku terlampau memberi kepercayaan kepada orang sampai aku tak terfikir pun yang akan ada risiko-risiko dia ni akan pecah malang, contoh. Akan ada risiko-risiko yang dia ni mungkin akan tinggalkan aku, contohnya. Akan ada risiko yang dia ni mungkin akan mengkhianati aku, contoh. So benda-benda tersebut kita tak terfikir sebelum ni. Jadi sekarang bila mana kita nak improve diri, nak gain kita punya trust dalam hidup, first kita dah faham benda tu, okay, settle. Yang kedua, kita belajar untuk improve diri. Macam mana nak belajar untuk improve diri adalah kita belajar untuk membuka minda dan jiwa kita untuk memulakan action. Okey, kita dah belajar untuk faham. Sekarang ni kita belajar, okey, aku nak improve diri, aku nak mula dan bina kesediaan untuk aku percaya kepada pasangan, percaya kepada orang. Okey, so bila kita dah mula rasa dan buka minda dan jiwa kita untuk mula percaya kepada orang, so langkah yang ketiga adalah action dia. Action dia adalah mencari seseorang. Mencari seseorang tu tak semestinya kita nak kena cari orang baru. Maksudnya kita nak kena cari pasangan baru untuk kita gain, untuk kita bina kepercayaan. Kita nak kena cari kawan baru untuk kita bina kepercayaan, tak semestinya. Tapi kita kena mencari seseorang. Maksud seseorang kat sini adalah sebab kita nak bina ni, nak bina diri kita yang lebih baik untuk belajar memberi rasa percaya kepada orang. Mungkin kita boleh try apply kepada orang-orang yang kita dah kenal. Contohnya kita percaya kita cari siapa? Contoh kita cari adik-beradik kita, ataupun kawan yang dah sedia ada, ataupun kenalan-kenalan, ataupun orang terdekat yang dah sedia ada. So kita try apply kepercayaan kita kepada dia. Contoh kalau sebelum ni nak minta tolong apa pun kita rasa tak percaya, so sikit demi sikit, okay, kita minta tolong dia untuk buat apa dulu. Contoh tolong belikan buku kat kita, contohlah. Sebab orang yang ada trust issue ni dia macam-macam. Ada kadang-kadang tu sebab kawan. So isu apa yang kita tak boleh percaya, so kita try dulu bagi benda yang kita tak boleh percaya tu untuk orang lain buat. Kemudian kalau contoh kita tak percaya kepada lelaki, contoh, kita try berkenalan dengan lelaki, tapi bukanlah kita bagi total kepercayaan kita. Try berkenalan dulu dan faham, bina trust kita perlahan-lahan. Sebab tadi kita dah ada rasa untuk kita berubah, so kita kena cari seseorang untuk kita bina rasa percaya. Dan yang keempat ni adalah yang terakhir dan paling penting adalah kita letak boundary ataupun kita letak sempadan dalam kepercayaan kita kepada orang tersebut. Contoh bila mana katakanlah kita kenal dengan orang yang kita nak jadikan pasangan hidup. Okay, kita tadi tu kita dah cuba dah ni untuk bina kepercayaan dalam diri. Kita dah faham konsep percaya, kita dah faham, kita dah mula ada rasa nak perbaiki diri, kita dah mula mencari pasangan yang baru. Okay, dan yang terakhir ni adalah kena sentiasa ada sempadan dalam kepercayaan. Maksudnya bila mana contoh kita nak percaya dekat seseorang ni, janganlah sampai 100% percaya sampai bila orang lain cerita buruk dia, bila orang lain bagi tahu apa dia orang nampak, kita tak percaya. Itulah yang selalunya jadi masalah. Okey, jangan tutup mata kita, jangan butakan mata kita. Tapi kita bagi kepercayaan itu sekadar apa adanya. Contoh, kalau kita rasa kita ni boleh rasional, tapi selalunya manusia memilih untuk tak rasional bila mana dalam perhubungan yang terlampau dia meletakkan kepercayaan yang terlampau tinggi. Tak kisahlah pada kawan ke, kepada ahli keluarga ke, kepada pasangan kekasih ke, pasangan suami isteri ke, bila mana kita letak total 100% kepercayaan tersebut, kadang-kadang bila berlaku benda-benda yang kita dah nampak dah bibit-bibit yang tak manis, yang tak sedap, kita tetap akan membiarkan perkara tersebut terjadi. So sebab itulah pentingnya yang keempat ni, meletakkan sempadan dalam kepercayaan. Okey, kalau nak tanya contohlah berapa persen nak percaya dekat orang ni. Ada setengah orang kata 50-50, ada setengah orang kata 30-70. Tapi sebenarnya berapa persen ni bergantung ukuran dia tu, dia tak ada, kita tak ada scale. Maksudnya macam ni kita nak ukur kepercayaan kita dekat dia 30, kepercayaan kita dekat diri kita 70. Macam mana nak ukur? Ukuran tu kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi sebenarnya bahasa mudahnya adalah bila kita letak sempadan, kita akan lebih rasional. Maksudnya kita akan lebih rasional dalam menilai. Bila nampak je benda-benda yang kita rasa, oh ini benda yang mungkin kita perlu elakkan, kita elakkan. Bila kita nampak, oh dia ni dah mula untuk
buat benda-benda yang seakan-akan mengkhianati kepercayaan kita, mula berlaku curang dan sebagainya, kita mula untuk hold sekejap hubungan, kita fikir secara rasional dan step back. Okey, kemudian move on. Jangan terus berada dalam zon tersebut. Okey, ni ada kawan kita, si baju hijau studio. Salam admin. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, ada yang baru masuk ni, saya ucapkan selamat datang. Si baju hijau cakap apa ni? Tak boleh percaya, sayang sangat huru hara jadinya. Ya betul. Sebab selalunya kenapa berlaku yang huru hara ni, kenapa berlakunya last kali nanti bising-bising bergaduh teruk dan sebagainya ni, sebab daripada awal kita meletakkan total 100% kepercayaan kita pada pasangan. Kita meletakkan 100% rasa cinta dan kasih kita pada pasangan. Kita meletakkan semua keseluruhan yang ada pada diri kita ni kepada orang lain. Okey. Kita tak boleh nak kontrol orang lain tu. Boleh jadi orang lain tu hari ni dia dalam keadaan yang stable dan okey. Tapi pada masa akan datang kita tak tahu, mungkin ujian pada dia. Tiba-tiba dia berlaku, dia berpindah perasaan. Tiba-tiba dia, bila dia kaya dia jadi lain sikit. So setiap orang ni dia ada possibility dia diuji. Dan ujian ni tak semua orang berjaya harungi. Ada setengah orang ujian yang datang pada hidup dia ni mengubah diri dia daripada orang yang baik menjadi tidak baik. Tapi ada possibility untuk dia kembali ke pangkal jalan menjadi lebih baik. Cuma kita tak tahu bila. Tapi ada setengah orang dengan ujian yang hadir dalam hidup dia, dia menjadi terus tak baik. Sampai bila-bila kita tak tahu bila dia akan berubah menjadi baik. So setiap yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang mungkin kita nampak buruk, tapi itulah sebenarnya ujian. Ujian bukan sekadar untuk kita, ujian juga untuk pasangan dan juga orang-orang terdekat dengan kita. Bila berlaku benda buruk pada dia, kita ingat, oh ni mungkin ujian pada dia. Tapi walaupun itu adalah ujian, daripada awal kita kena belajar kontrol diri kita untuk elakkan diri kita ni daripada kita rasa sakit yang sangat mendalam. Okey, girl cakap, apa pendapat akak tentang kahwin muda atau awal? Okey, kejap saya baca lagi. Si baju hijau cakap, dah sayang dia cari alasan jalan nak lari admin. Okey, saya respon dulu. Girl punya soalan. Apa pendapat tentang kahwin muda atau awal? Alhamdulillah. Okey, kahwin muda atau awal ni dia tak ada masalah. Kahwinlah, umur berapa pun yang nak kahwin. Selagi mana dah melepaslah fasa minimum umur nak kahwin tu kan. Okey. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah kematangan dalam mengurus hubungan. Kematangan dalam mengurus, kalau kahwin ni kira rumah tangga lah. Dia bukan sekadar, kalau contoh di usia kita yang muda, katakan usia kita 17, usia kita 16, okey, mungkin tak kahwin lagi kan. Kita berkawan, kita bercinta. Okey, fasa tu pun dah mengajar kita untuk kita mengurus hubungan. Hubungan kita lah dengan pasangan kita waktu tu. Tapi contohlah kata-kata yang macam soalan girl ni, dia kata kahwin muda. Okey, mungkin kahwin pada umur 18 tahun ataupun 19 tahun. Ada sesetengah orang, walaupun umur dia belasan tahun ataupun awal 20-an, tapi corak dia dibesarkan ataupun pengalaman hidup dia lah dengan keluarga dia menjadikan dia tu lebih matang. Bahasa mudahnya mungkin contoh keluarga dia ni hidup tu mungkin susah. Jadi daripada dia kecil, walaupun dia sekolah, tapi dia belajar erti tanggungjawab. Erti tanggungjawab tu macam mana dia menguruskan adik-adik dia, macam mana dia pun bantu ayah dia cari duit, macam mana dia tahu mengurus, kena ada simpanan. Kadang-kadang kita boleh rasa macam, teruja, macam mana awal usia dia 20-an, dia dah ada simpanan sekian-sekian. Walaupun kerja dia hanya macam ni. Contoh. Dan macam mana dalam perhubungan dia tahu macam mana nak manage bila mana berlaku konflik dengan pasangan. So benda-benda ni sebenarnya sangat penting. Dia bahasa muda dia ilmu lah. Pengalaman pun sebahagian daripada ilmu. So kahwin muda ke, kahwin lambat ke, tapi yang penting kena ada ilmu tersebut. Kadang-kadang kahwin lambat pun, kahwin umur 30-40 pun, bila mana kita tak ada ilmu dalam berkomunikasi, kita tak ada ilmu dalam macam mana kita nak berhadapan dengan konflik. Kita ni lelaki, kita tak tahu macam mana nak berhadapan dengan konflik bila mana dengan perempuan. Waktu kita selalu dengar orang cakap, perempuan selalu betul, lelaki selalu salah, contoh. Jadi dia akan, benda tu dah jadi macam
kebiasaan ada dalam minda dia, last sekali berlakulah pergaduhan, jadilah macam-macam hal. Jadi berbalik kepada soalan tadi kan, kahwin muda atau lambat awal tu bukanlah menjadi masalah. Yang penting adalah ilmu di dalam dada, ilmu dan kemahiran dalam dada. Macam mana kita nak uruskan hubungan, kalau kahwin macam mana kita nak manage rumah tangga. Kadang-kadang ada je yang kahwin awal, selain daripada dia, family dia pun bantu. Contoh dia tahu kewangan mungkin tak stable, jadi keluarga bantu dulu peringkat awal. Lama-lama pasangan ni membesar dengan matangnya sendiri. Ada juga yang macam tu. Tapi ada juga yang daripada awal memang semua sendiri dan last sekali matang bersama-sama pun ada juga. Tapi ada juga yang bila kahwin awal dia tak matang. Maksudnya bila dia kahwin awal, dia membayangkan perkahwinan tu adalah benda-benda yang seronok. Dia tak get ready untuk dia berhadapan dengan kesakitan dalam perhubungan. Dia selalunya, ini masalah yang berlaku. Kenapa orang selalu cakap pasal kahwin awal ni? Sebab orang nampak usia tu adalah usia remaja. Sebenarnya dia adalah di hujung-hujung remaja lah kan. Dia nak menginjak ke dewasa, awal dewasa. Okay. Tapi remaja ni dia nampak benda yang seronok. Dia nak dia ada pasangan, dia nak bergembira dengan pasangan. Tapi kalau dia boleh manage dia punya expectation, boleh manage dia punya jangkaan ni, sebenarnya dalam perkahwinan, dalam rumah tangga ni bukan happy je sepanjang masa. Ada masanya yang kita akan teruji dengan kesetiaan, ada masanya kita akan teruji dengan masalah kewangan, masalah kesakitan dan sebagainya. So kalau dah ready benda-benda tersebut, dalam minda kita, dalam jiwa kita dah ready dan kita dah memang berpijak di bumi yang nyata dah, so silakan, tak ada masalah. Dan tapi kita kena tahulah, kena ada plan-plan lah. Kalau macam ni, macam mana kita nak handle. Kalau macam ni, macam mana nak handle. Kena ada plan-plan dia, supaya kita ni tak ada lah syok sendiri. Kahwin kita rasa macam okey, boleh. Last sekali bila mana berhadapan dengan masa, kita tak tahu how to handle. Okey, dah buat macam mana dia main ayat power dulu Min. Saya pun terjebak, lepas tu saya sakit sorang-sorang. Okey, sekejap. Okey. Ini kawan kita si baju hijau studio. Okey, dia cakap si baju hijau ni berpengalaman, ada pasangan, tapi pasangan si baju hijau ni lelaki betul tak? Si baju hijau ni lelaki. Okey, tapi pasangan dia tinggalkan dia, lari dengan alasan dia sayang, dia cari alasan jalan nak lari. Dia tak bagi tahu kenapa. Cuma nak buat macam mana dia main ayat power dulu Min. Saya pun terjebak, lepas tu saya sakit hati. Okey. Betul lah. Okey. So sekarang ni kejadiannya adalah pasangan si baju hijau ni ditinggalkan oleh pasangan yang perempuan. Awal-awal dulu awal-awal dulu mungkin ayat-ayat manis lah, sebab awal-awal kenal kan. So tiba-tiba sekarang bila mana dah sampai ke satu masa, pasangan ni cari alasan untuk berpisah. Satu benda, macam apa yang saya cakap tadi, satu benda kita tak boleh nak kontrol adalah orang, tapi kita boleh kontrol dan kita boleh kawal diri kita. Bila mana dia memilih untuk dia meninggalkan kita, benda pertama sekali memang sakit. Memang sakit lah, sebab kita dah mula rasa percaya, kita dah mula rasa sayang. Tapi pengalaman lalu ni sangat bermanfaat dan berguna bila mana kita aplikasikan untuk, kita apply, kita gunakan, kita manfaatkan untuk hubungan yang akan datang. Yang lepas kita dah tak boleh nak betulkan dah. Maksudnya kita dah tak boleh nak patah balik. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita bina untuk yang masa depan. Okey, kalau katalah sekarang ni kita mungkin tak ada pasangan lagi, bila mana kita mencari pasangan nanti, kita belajar untuk manage kepercayaan kita. Kalau dulu kita bagi 100% percaya pada dia, lepas ni kita tengok bila mana dia bercerita, bila mana ni kita belajar untuk alasan tak munasabah sebab nak pindah negeri lain je. So sebenarnya dia memang dah tak nak lah. Dia dah memang tak nak pun. Kadang-kadang orang ni dia nak tinggalkan kita, dia bagi je lah alasan apa pun. Kadang-kadang kita nampak ketidakcerdikan pada alasan tersebut. Sebab apa? Sebab kita tahu ini alasan ni boleh settle lah. Takkanlah benda ni, contohlah takkanlah sebab nak pindah negeri je tak boleh settle masalah. Sebenarnya boleh settle je, tapi disebabkan dia dah memang tak nak teruskan. So bila mana dia dah tak nak teruskan, kalau kita hold dia, kita pujuk dia, kita paksa dia sekalipun untuk teruskan, kalau dia bersama dengan kita pun akan ada juga alasan-alasan yang lain. Last sekali
kita sendiri lagi kecewa bila mana tiba-tiba dia dengan orang lain. So memang kita dah nampak, kalau kata dia bagi alasan, kadang-kadang ada setengah orang dia memberi alasan dengan 1001 alasan. Ada setengah orang dia datang dengan silent, terus diam dan menghilangkan diri. Kadang-kadang orang kata kena ghosting kan. So benda-benda yang macam tu, dia mengelak ataupun dia tak nak dalam perhubungan tu. So bila mana dia tak nak dalam perhubungan tersebut, kita masih nak mempertahankan, dah tak ada guna. Dah habis upaya, macam alasan dia buat. Kadang-kadang kita cuma nak ni je. Betul tak? Kita cuma nak tahu sebenarnya apa sebabnya. Cakap yang betul-betul. Tak payah berolak dalih, tak payah berpusing-pusing. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya nak apa? Okey, nak berpisah. Nak pisah sebab apa? Kita nak tahu yang tu je. Tapi sebab dia sendiri pun tak ada kekuatan untuk dia bagi tahu perkara yang sebenar. Sama ada perkara sebenar tu mungkin dia nak salahkan kita, ataupun perkara sebenar tu sebenarnya dia dah ada orang lain. So macam-macam lah assumption yang kita boleh buat bila mana kita tak dapat jawapan yang tepat. Tapi bahasa mudahnya adalah dia dah memang tak nak. Dia tak berterus terang dari mula. So bila mana dia tak nak, kita belajar untuk melepaskan dia lah. Kalau dia dengan kita, mungkin masa depan lagi tidak baik. Sebab apa? Sebab dia bertahan dengan kita hanyalah sebab kita yang nak, kita yang pujuk contoh. Tapi hati dia tak nak. So hubungan tu pun akan jadi hambar dan dingin. So kalau kita berhadapan dengan kejadian ataupun peristiwa sama macam kawan kita ni, kita belajarlah untuk melepaskan perlahan-lahan. Melepaskan tu sebenarnya adalah untuk kebahagiaan diri kita lah. Kalau kita bertahan lagi pun dengan pasangan yang tak nak dengan kita, akan menyakitkan kita hari demi hari. Sebab setiap apa yang dia buat tu akan menyakitkan je. Dia dah tak nak dah kat kita. So tak perlu pertahankan. Lepaskan dia dan kita belajar perlahan-lahan untuk healkan diri kita. Mungkin ambil masa untuk kita pergi bercuti ke, ambil masa untuk kita bersukan, untuk kita me time kita. So lama-lama kita bolehlah untuk step by step lah, perlahan-lahan untuk mencari pasangan baru. Tapi ambillah iktibar daripada setiap perpisahan, daripada setiap perhubungan lepas. Kita belajar, oh ini kesilapan aku dalam hubungan lepas. Jadi untuk next hubungan, untuk hubungan seterusnya, kita jangan cuba elakkan daripada perkara yang sama berlaku. Contoh macam tadi kawan kita cakap, daripada awal dia tak berterus terang. So apa benda yang kita nampak daripada karakter dia daripada awal? Contoh, daripada awal pun dia dah macam asyik mengelak je. Contoh. Daripada awal dia asyik mengelak je cerita dia. Jadi bila daripada awal kita dah nampak macam tu, nanti kalau kita jumpa pasangan yang lain untuk kita berkenalan, dia ada karakter yang sama, kita cuba untuk elakkanlah daripada untuk teruskan hubungan dengan orang macam tu. Ataupun kita tanya terus daripada awal, asyik mengelak semua kan, sebenarnya nak teruskan ataupun tak nak. So kalau tak nak teruskan, lagi cepat kita cut, lagilah kita tak sakit hati, lagilah kita tak cepat, tak lama memendam perasaan. Okey, jadi jadikanlah hubungan yang lalu, hubungan yang lepas sebagai pengalaman yang boleh mematangkan diri kita. Mudah-mudahan si baju hijau dapat bertemu dengan pasangan yang terbaik, yang boleh menerima kita, boleh menerima cik si baju hijau ni seadanya insya-Allah, dan boleh saling mempercayai dan membina hubungan yang baik bersama. Betul Min nak ngelak ke kerjanya, nak mengelak je kerjanya. So kita dah nampak simptom. Setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, dia akan bermula dengan simptom. Masalah tu maksudnya permasalahan dengan pasangan lah. Bila ada je pasangan ni buat perangai sekian benda, kita cuba baca ni simptom kepada apa. Oh, ini simptom kepada mungkin dia ni ada sifat panas baran. Cepat sangat tiba-tiba angin, cepat sangat judge. Mungkin dia ni simptom kepada panas baran. Ni asyik mengelak aja. Kita tanya apa mengelak, tak nak jawab. Ni mengelak. Tapi kadang-kadang macam okey, tapi banyaknya mengelak. So bila daripada awal kita dah nampak benda tersebut terjadi, kita cuba untuk elakkan daripada meneruskan hubungan tersebut lah. Ataupun tanya dulu, sebenarnya serius ataupun tak, nak teruskan ataupun tak. Kalau dia masih mengelak dan sebagainya, kita jangan teruskan lagi. Sebab kita dah belajar daripada pengalaman lepas. Ini masalahnya bila mana kita teruskan. Masalahnya dia dah terdesak, tersepit, baru nak bagi tahu. So lepas ni jadikan ini sebagai iktibar lah dan pengajaran. Jadi bagi sesiapa yang sedang mendengar live ni, yang boleh ambil pengajaran lah daripada kisah kawan kita si baju hijau ni. Si baju hijau ni dekat TikTok tau, mungkin dekat Facebook tak jumpa. Mana si baju hijau komen? Okey.
Leila tanya berapa lama ya live. Mana Cik Leila kita masuk berapa lama tadi? Kita dah nak habis dah Cik Leila. Okey, live selama 30 minit. Zahira, salam admin. Waalaikumsalam. Selamat petang Zahira. Okey. So nanti Cik Lela ni kalau kata dah terlepas dah sharing saya pada hari ni, saya boleh tengoklah recording. Hari ni kita dah discuss tentang trust issue, isu kepercayaan terutamanya kepada pasangan. So macam kalau kita berhadapan dengan isu tersebut, macam mana kita nak buat untuk kita keluar daripada masalah tersebut. Okey, yap, kat TikTok, kat Facebook pun nickname yang sama. Oh. Okey, so saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah untuk next time boleh bertemu lagi dengan admin-admin yang lain. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang menyertai live saya pada petang ini, sama ada di Facebook ataupun di TikTok. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang meninggalkan komen-komen di ruangan komen. Terima kasih admin. Ya, sama-sama saya doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan insya-Allah. Dan bagi yang dalam usaha untuk mencari pasangan, yang dalam usaha mencari jodoh, semoga Allah berikan jalan kemudahan untuk bertemu dengan pasangan yang terbaik untuk kehidupan masing-masing insya-Allah. Dan percayalah mereka yang datang dalam hidup kita dan mereka yang pergi, mereka yang pernah datang dalam hidup dan kemudian mereka pergi tinggalkan kita dengan apa sahaja alasan, sebenarnya sentiasa meninggalkan pengajaran yang bermakna dalam hidup kita. Jadi ambillah manfaat dan pengajaran tersebut supaya kita menjadi individu yang lebih matang dalam kehidupan kita. Kita elak daripada meneruskan kesilapan yang sama dan kita belajar untuk menjadi orang yang lebih pantaslah, yang lebih cekap apabila berhadapan dengan isu-isu ataupun konflik-konflik yang berlaku dalam kehidupan kita di kemudian hari insya-Allah. Jadi bertemu lagi dalam siri-siri live yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada semua, selamat petang dan selamat berehat. Dan selamat kalau ada yang mendengarkan live saya ni sambil pulang daripada kerja, selamat pulang kerja. Okey, hingga di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.